Ya, ada bersama kami lagi di Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Dan seperti kami janjikan, selepas ini kita ni akan bersama dengan narasumber kita untuk mengongsikan mengenai dengan tahun 2026, apa yang perlu diketahui mengenai dengan tanah. Ya, kita hadirkan pegawai sumber kita untuk memberikan penerangan lanjut mengenai dengan topik pada hari ini, apa yang perlu kita ni ketahui mengenai tanah di tahun 2026 ini. Kita lalukan kehadiran yang mulia Tuan Muhammad Khairul bin Zakaria, pegawai tanah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, topik yang cukup menarik kita ni bawakan hari ini. Rasanya kami selaku generasi yang ada masa ini pun mungkin ada sebahagiannya kurang faham ataupun kurang mengetahui peraturan ataupun undang-undang tanah di negara Brunei Darussalam. Dan ini merupakan satu segmen yang saya rasakan secara peribadi cukup memberikan informasi dan juga maklumat penting kepada kita ini umum. Betul. Apa yang sebenarnya perlu kita ni ketahui berkenaan dengan tanah ini. Baik, sebagai mukadimah ni Tuan, mungkin juga dapat menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai dengan topik kita hari ini. Silakan. InsyaAllah. Terima baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Radio Televisyen Brunei, khususnya unit Rampai Pagi kerana masih meneruskan segmen wawancara pada tahun ini. Jadi wawancara ini mula pada tahun lepas dah sebenarnya. Jadi itu segmen Tanah Asas Kemajuan Negara. Jadi alhamdulillah tentunya kerjasama ini adalah sangat-sangat bermakna kepada pihak Jabatan Tanah, khususnya dalam membantu pihak jabatan memberikan kefahaman dan ilmu pengetahuan kepada orang awam mengenai pengurusan dan pentadbiran tanah di negara Brunei Darussalam. Jadi seterusnya ingin mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang awam yang masih mengikuti segmen ini dan kepada mereka yang baru saja mengikuti, khususnya bagi mereka yang berminat untuk mengetahui maklumat-maklumat terkini mengenai pengurusan tanah di negara Brunei Darussalam akan dapat mengikuti wawancara ini pada setiap bulan. Jadi di kesempatan ini juga saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat tahun baru 2026 dan di hari yang mulia ini, iaitu hari memperingati peristiwa kejadian Isra' dan Mi'raj, didoakan semoga apa jua perancangan tani pada tahun ini dan apa jua urusan ketani untuk dunia dan akhirat dipermudahkan serta mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk memulakan sebelum saya memulakan bahan pada hari ini ingin saya mengimbas balik semula tajuk-tajuk yang disampaikan pada tahun 2025. Jadi kalau dilihat kembali semula bahan-bahan yang disampaikan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, semuanya sebenarnya mempunyai info-info yang sangat menarik. Jadi di samping itu juga ada perkara-perkara yang penting juga yang telah pun dilaksanakan pada tahun lepas yang melibatkan Kementerian Pembangunan dan juga Jabatan Tanah. Jadi di antaranya yang paling utama adalah mengenai pindaan Kanun Tanah Penggal 40 atau LCAO 2025 yang telah pun diperkenankan dan diisytiharkan melalui titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda ke-79 pada 15 Julai 2025. Jadi seperti mana juga yang pernah diberigakan juga pada 17 Julai melalui wawancara ini juga oleh Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang, yang mana pindaan ini adalah bagi memastikan agar maklumat pendaftaran pemilikan tanah ini mencerminkan hakikat sebenar pemilikan tanah, iaitu ada orang rakyat Brunei, orang bukan rakyat Brunei dan juga golongan tanpa kewarganegaraan. Jadi sekaligus meningkatkan juga tahap urus tadbir di pembangunan hartanah yang lebih di negara Brunei Darussalam untuk menggalakkan pembangunan hartanah yang lebih tersusun. Dan dalam pindaan ini juga ini yang paling kira berita baiklah ianya membolehkan penduduk tetap tanpa kewarganegaraan untuk memiliki satu lot tanah berpegangan kekal bagi tujuan rumah kediaman, sama ada melalui pindah milik, pembelian atau pengambilan tanah. Jadi itu mengenai pindaan tanah yang utama. Yang kedua adalah mengenai pemerkasaan perundangan tanah Kanun Tanah Penggal 40 Seksyen 9/5 yang mana berkaitan dengan syarat khas tanah pertanian am 1 dan 2 dan perumahan am. Jadi pada mula tahun 2025
bagi mereka yang mempunyai tanah bergeran, tidak termasuk tanah lesen tumpang sementara ini tanah bergeran sahaja, yang berhasrat untuk membina sebuah rumah kediaman di atas tanah mereka adalah dikehendaki untuk menukar syarat khas tanah kepada perumahan am terlebih dahulu. Jadi itulah banyak lagi topik-topik yang dikongsikan pada tahun lepas yang sangat menarik, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Rampai Pagi bahawa semua bahan-bahan ini telah pun dimuat naik dan boleh dilihat semula di laman YouTube channel RTB News. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah ada sedikit sebanyak mengenai dengan tanah tadi pun sudah pun diberikan oleh Yang Mulia Muhammad Khairul, dan juga mungkin untuk tahun 2026 ini Tuan, apa yang perlu diketahui oleh pemilik-pemilik tanah? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan saja setakat 2026. Sebenarnya pemilik-pemilik tanah kena tahu setiap tahun bagi pemilik-pemilik tanah itu. Jadi sebenarnya banyak pelanggan diutarakan sebenarnya. Tetapi untuk pada pagi ini insya-Allah saya hanya akan utamakan tetapi tidak terhadlah kepada dua perkara sahaja. Jadi yang perkara pertama adalah mengenai pembayaran cukai tanah. Jadi seperti mana sudah yang dimaklumkan pada 1 Januari 2026 melalui berita di Radio Television Brunei dimaklumkan adalah menjadi tanggungjawab bagi pemilik-pemilik tanah yang berdaftar untuk sentiasa membayar cukai tanah setiap tahun. Kalau mengikut Akta Kanun Tanah Penggal 40, tarikh 1 Januari ini adalah tarikh bagi pembayaran cukai tanah. Maksudnya di sini kalau macam masa ni kita ni pakai prepaid bil karan dan air. Jadi itu memang setiap bulan komitmen kita ni. Tapi untuk tanah ia punya kitarannya atau haulnya atau cyclenya mengikut kanun tanah ia 1 bulan 1 setiap tahun. Jadi ia punya kitirannya lah. Jadi seterusnya adalah sebarang tunggakan cukai tanah hendaklah dijelaskan sepenuhnya, ataupun jika sekiranya jumlah tunggakan terlalu banyak memang dipahami pemilik tanah boleh mula menjelaskannya secara beransur-ansur mengikut kemampuan masing-masing dan juga kadar tahunan. Jadi misalnya contohnya kalau kadar cukai tanahnya RM10 setahun. Jadi ada tunggakannya RM30. Jadi 3 tahun itu dia menjelaskan. Jadi ia boleh mulakan menjelaskan macam RM10 sebulan. Tapi untuk memudahkan perkiraan biar ia mengikut kadarnya itulah. Jangan ia separuh-separuh daripada kadar itulah macam RM5 sebulan tu memang sekarang takut orang berciciran dia punya riset dia je lah. Jadi di samping itu juga ingin diperingatkan kepada orang awam juga khususnya bagi mereka yang tinggal di skim perumahan negara yang mana mereka pun tidak terkecuali daripada membayar cukai tanah. Pembayaran rumah yang lazimnya dibayar secara bulan-bulan kepada pihak Jabatan Kemajuan Perumahan tidak termasuk cukai tanah. Jadi cukai tanah ada berbeza lagi yang perlu dijelaskan setahun sekali. Memanglah ada orang bertanya kenapa ini diselajurkanlahnya. Tadi macam istilahnya macam kita ni membayar kereta lah. Kereta kita ni membayar setiap bulan ada bulan-bulannya, tapi setahun sekali memang kita ni ada membayar insuran juga. Jadi seterusnya adalah mengenai kadar cukai tanah. Seperti mana kadar cukai tanah adalah seperti mana yang terkandung di dalam geran tanah, iaitu kadarnya tertakluk kepada syarat khas tanah, keluasan tanah dan letak kawasan tanah tersebut, iaitu sama ada ianya adalah di dalam kawasan bandar atau di luar bandar. Itu maksudnya bagi kawasan tanah di luar skim tanah kurnia tu maksudnya, ataupun ia punya dia punya zonnya yang sudah ditetapkan oleh pihak Jabatan Perancang Badan dan Desa. Masya-Allah ya. Baik, dinyatakan tadi ada 2 perkara baru diterangkan cukai tanah. Apa lagi yang perlu diketahui oleh pemilik tanah di tahun 2026 ini Tuan? Baik, terima kasih. Jadi yang tadi mengenai cukai tanah ini relate juga, tapi ini secara umum saja yang perlu diketahui adalah bagi pemilik tanah adalah dikehendaki untuk sentiasa memberikan maklumat terkini kepada pihak Jabatan Tanah seperti maklumat nombor telefon, alamat rumah dan maklumat-maklumat penting yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan perhubungan di antara pihak jabatan dan pemilik-pemilik tanah, terutama bagi mereka yang sedang membuat pengurusan tanah. Jadi ini memang sudah pernah terjadi yang mana pemilik tanah ini sedang berurusan. Jadi entah memang cepatlah ia bertukar alamat dan juga
kontrak perhubungannya atau ada yang tidak membagi kontrak perhubungannya. Jadi ini menyukarkan lagi proses perhubungan. Sedangkan dia punya keputusan itu sudah lama keluar, tapi dah menghubung balik sukar. Indah tahu macam mana. Jadi memang pihak jabatan akan cuba mengusahakan pelang dari inilah menghubungi mana-mana agensi yang berkenaan untuk menghubungi balik pemilik-pemilik tanah inilah. Ya, banyak ni apabila penjelasan ni tekan tadi bagi perkara pembayaran cukai tanah atau banyak sebenarnya soalan-soalan yang berlegar di minda kita ni ya. Kalau mungkin ada yang belum mengetahui, mesti bayar rupanya, terutamanya yang tinggal di perumahan. Tidak terkecuali ni tuan. Tidak terkecuali. Dan ruang-ruang tanah yang ada pemilik. Setiap pemilik tanah yang ada di negara Brunei Darussalam itu perlu menjelaskan cukai tanah tahunan. Betul, sebanyak RM10 setahun. Itu pun tergantung tergantung. ada kadar. Dan juga harus dibayar setiap 1 Januari. Sebenarnya. Ya. Kalau terlimpas macam mana tu tuan? Setakat ini Kira memang tertukar boleh lah, dianulah. Masih boleh lagi. Sebab yang penting menjelaskan. Baik, mungkin ada yang orang seperti yang tadi harapkan tahun 2026 ini ya. Apa lagi yang ingin bisa kita peringatkan kepada orang ramai khususnya pemilik-pemilik tanah? Baik, yang tadi yang perlu diketahui ini yang kan pihak jabatan ingin mengingatkan untuk pada tahun 2026 ini. Jadi pertama sekali adalah mengenai pindaan kanun tanah penggalan 40 berbalik semula tadi kepada LCO 2025. Jadi dalam hal ini sukacita saya ingin memaklumkan kepada pihak berkenaan khususnya bagi mereka yang terkandung di dalam Seksyen 3B dan Seksyen 3D.1. Apa itu dalam Seksyen itu adalah bagi mereka yang bukan rakyat Brunei dan penduduk tetap tanpa kewarganegaraan yang memegang kepentingan tanah di negara ini. Jadi itu untuk mula menghadapkan permohonan atas sebab tempoh yang diberikan iaitu selama 1 tahun mulai 1 Ogos 2025 hanya berbaki kurang daripada 7 bulan saja lagi. Jadi apa akan terjadi kalau sudah limpas daripada itu? Jadi seperti mana yang sudah diberikan sebelum ini, kalau sudah limpas 1 tahun daripada tempoh itu tersebut, jadi apa-apa perjanjian di antara yang memegang kepentingan tanah ini sama pemilik tanah itu akan dikira tidak sah lah. Maksudnya tidak sah lah. Tidak sah lagi. Tidak sah. Ya. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan mereka yang berkenaan tadi, permohonan untuk pengisytiharan kepentingan tanah tidak lagi dihadapkan ke unit LCO 2025 tingkat 3 Jabatan Tanah yang sebelumnya. Dan sekarang mereka sudah boleh mula menghadapkan permohonan di pejabat tanah daerah masing-masing mengikut letak tanah yang akan diisytiharkan. Jadi itu yang mengenai pindaan kanun tanah lah yang akan diingatkan untuk tahun ini. Jadi yang kedua ini secara umumnya saja iaitu mengenai perundangan tanah. Okay? Jadi mengenai perundangan tanah ini orang awam adalah sentiasa diingatkan sama ada pemilik tanah atau orang awam secara amnya untuk akan sentiasa mengikuti apa jua perundangan tanah yang telah pun ditetapkan oleh pihak agensi-agensi kerajaan. Jadi di antaranya yang perundangan yang perlu dipatuhi adalah seperti menjaga sempadan dan tidak memajukan sebarang kemajuan dan tidak memajukan sebarang kemajuan memasuki tanah orang lain atau menjejaskan tanah orang lain. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah memastikan aktiviti yang dilaksanakan di atas tanah selaras dengan syarat khas tanah bagi tanah tersebut. Jadi contohnya kalau orang itu kan berniaga, jadi boleh dipohonkannya syarat tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga, bagi tanah pajakan, tanah ini ada 2, ada kekal, ada pajakan atau listnya orang. Jadi bagi tanah pajakan, pastikan tanah pajakan tersebut belum mansuh dan jika sekiranya ada berbaki 18 bulan, pemilik tanah pajakan sudah boleh mula memohon untuk membaharui tempoh tersebut. Jadi itulah bagi tanah pajakan. Dan paling juga akan diingatkan juga pihak jabatan ingin memperingatkan untuk tidak menggunakan mana-mana tanah kerajaan untuk sebarang aktiviti tanpa kebenaran yang sah. Jadi sebarang aktiviti penggunaan atau pendudukan tanah kerajaan tanpa kebenaran yang sah boleh diambil tindakan undang-undang di bawah kanun tanah penggal 40.
Jika dilakukan inspection tu, diketahui ada menggunakan tanah kerajaan tanpa kebenaran, umpamanya tempat bercocok tanam dan seumpamanya tu, boleh diambil tindakan. Baik, itu antara hal yang diingatkan secara mesra kepada kita ni semualah, khususnya kepada pemilik-pemilik tanah. Baik, untuk tahun 2026 ni tuan, apa agaknya perancangan bagi pihak Jabatan Tanah dalam memberikan perkhidmatan yang lebih baik lagi kepada orang awam? Jadi untuk 2026 secara ni orang overview-nya memang dalam jadual Jabatan Tanah memang panuh pelang di tahun ni. Ya, orang banyaklah perancangan yang akan dibuat. Jadi insya-Allah akan terdapat transformasi dan juga perubahan ke arah peningkatan kualiti jabatan. Jadi terutama sekali dari segi penyampaian perkhidmatan yang ada di Jabatan Tanah. Jadi yang paling lazimnya yang akan dibuat adalah di antaranya untuk sentiasa mereview semula secara proaktif proses-proses kerja permohonan-permohonan di jabatan dan juga dasar-dasar jabatan. Jadi biasanya proses mereview ini dibuat secara berkala atau orang setahun sekali atau ada cukup halnya direview semula. Tetapi atas sebab peredaran masa, peningkatan kemajuan teknologi dan juga samping itu untuk memudahkan orang awam juga dan untuk menggalakkan lagi aktiviti perekonomian selaras dengan objektif wawasan Brunei 2035. Jadi pihak jabatan sentiasa akan mengambil langkah yang dinamik untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan jabatan. Jadi di samping itu juga mengenai wawancara ini akan tetap diteruskan pada tahun ini sebagai wadah untuk mengungsikan topik-topik yang sangat penting dan wajib diketahui oleh orang awam. Betul. Jadi di antara yang tajuk-tajuk yang akan disampaikan pada tahun ini juga, ini orang kira awal mau promo ya. InsyaAllah. Jadi adalah mengenai hak milik serata. Hak milik serata ini pun banyak juga yang belum peka juga. Tapi insyaAllah akan dikongsikan juga melalui wawancara. Lesen tumpang sementara. Ini pun yang hot topic ni. Hot topic juga. Jadi insyaAllah akan dikongsikan juga melalui wawancara ini dan juga mengenai menyambung atau membaharui tempoh tanah pajakan yang saya kongsikan macam mana caranya. Jadi insya-Allah lah akan topik-topik ini akan dikongsikan dan diharap je lah kepada orang awam untuk mengikuti perkembangan topik sebab sebarang dasar yang terbaru memang akan terus dikongsikan dalam wawancara tersebut nanti. Jadi sebarang dasar baru dan juga peringatan itu memang akan dikongsikan juga di dalam wawancara-wawancara. Ya, itu ada sedikit sebanyak tadi keterangan yang sudah pun dijelaskan oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul mengenai dengan tanah dan juga perancangan-perancangan selepas ini yang bakal dikongsikan dalam segmen Rampai Pagi lagi kan? InsyaAllah. Jadi mungkin juga saya ingin menambah soalan ni sebenarnya. Boleh. Memandangkan mungkin ada baru saja mengetahui mengenai dengan bayaran cukai dan juga sebagainya. Mungkin dapat dikongsikan ni bagaimana mereka ingin membayar ni atau adakah aplikasi yang disediakan ataupun bagaimana ni? Jadi untuk pembayaran cukai tanah ni pada masa ini ada dua cara yang Jabatan Tanah menyediakan. Yang pertama sekali adalah melalui yang biasanya lazimnya over the counter-nya kita melalui kaunter pembayaran. Jadi untuk kaunter pembayaran waktu operasinya adalah pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu pada pukul 8 hingga 11.15 pada waktu pagi, kecuali pada hari Sabtu iaitu sehingga 10.30 pagi dan pada pukul 1.30 hingga pukul 2.30 pada waktu petang. Itu cara yang pertama untuk menjelaskan cukai tanah melalui kaunter pembayaran. Dan cara kedua adalah melalui atas talian, melalui aplikasi BIBD Mobile. Jadi di sana pun ada juga boleh membuat pembayaran cukai tanah itu. Tata caranya boleh dirujuk di laman sesawang Jabatan Tanah ataupun melalui Instagram rasmi Jabatan Tanah, jabatantanah.bn. Itulah dua caranya.
Ya, jadi dia terdapat dua cara untuk membayar cukai ini, dan paling mudah ialah ada dapat membayar melalui online transaction iaitu melalui BIBD, ataupun segala maklumatnya anda boleh saja melayari mereka di media sosial jabatantanah.bn. Segalanya sudah pun dimuat naik ke dalam Instagram tersebut kan. Jadi untuk yang terakhirnya ni Tuan, mungkin sebelum menutup, ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada orang awam. Baik, terima kasih. Jadi sebelum menutup sukacita saya ingin bagi pihak Jabatan Tanah ingin mengalu-alukan kepada orang awam yang ingin mengetahui pengurusan tanah. Jadi contohnya macam sekiranya orang itu kan membeli sebuah rumah, tapi anda tahu di mana akan mula apa dan sebagainya, atau ada mempunyai keraguan. Jadi orang awam sebenarnya boleh memohon nasihat dengan berjumpa pegawai dan kaki tangan yang bertugas di Pejabat Tanah Daerah untuk membuat sesi konsultasi pada waktu pejabat. Jadi waktu-waktu pejabat ini yang tadi saya kongsikan sudah kaunter pembayaran tu. Jadi ini kaunter perkhidmatan ia ada berbeza lagi sedikit. Ia punya waktu operasinya iaitu pada hari Isnin hingga hari Khamis dan hari Sabtu pada pukul 8 hingga 11 pada waktu pagi, kecuali pada hari Sabtu iaitu sehingga 10.45 pagi, dan pada pukul 1.45 hingga pukul 3 pada waktu petang. Jadi kaunter-kaunter ini tadi, kaunter perkhidmatan dan kaunter pembayaran akan beroperasi seperti biasa kecuali cuti awam. Jadi hari ini memang adalah tu memang kita ni cuti awam. Jadi seterusnya sebarang maklumat terkini orang awam bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn atau melalui akaun Instagram rasmi Jabatan Tanah yang saya kongsikan tadi, melalui akaun jabatantanah.bn. Jadi sekiranya orang ramai yang ingin menghubungi Pejabat Tanah Daerah, orang awam juga boleh menghantarkan email di info.land@land.gov.bn ataupun menghubungi di talian seperti mana maklumat yang tertera di skrin televisyen BIS kita. Ya, terima kasih juga di atas pengungsiannya Yang Mulia Tuan Muhammad Khairul bin Jakariah, iaitu pegawai tanah, di atas pengungsiannya. Mudah-mudahan segala informasi yang sudah pun diberikan tadi dapatlah memberi sedikit sebanyak manfaat kepada penonton kita di luar sana. Sampai ni tahu tanggungjawab masing-masing untuk membayar cukai tanah setiap tahun. Jadi indah mengapa, walaupun kita baru tahu barangkali Tuan, seperti yang Tuan nyatakan tadi, boleh terus berhubung ke Jabatan Tanah. Rasanya untuk cawangan daerah masing-masing pun boleh ditujui Tuan. Kalau membayar cukai tanah, ia mana-mana daerah saja. Kalau ia membuat transaksi saja, maksudnya akan memohon pindah milik ke atau apa, kena daerah masing-masing. Perlu pergi ke cawangan masing-masing. Baik, sekurang-kurangnya dengan pengetahuan kita ni membawakan segmen ini sebentar tadi membuka minda kita ni lah. Oh, rupanya walaupun tinggal di kampung, contoh Tuan, rupanya ada tanggungjawab. Barangkali mana tahu. Dan indah mustahil jom mungkin segelintir kecil. Rumah ditinggalan ni rumah warisan kan. Kalau sebelum ni mungkin arwah pendongan ataupun indong tani yang menguruskan segala-galanya. Tapi apabila sudah menjadi tani, tempat tinggal, tani dah tahu apa prosedur selanjutnya. Rupanya perlu membayar cukai tanah tu. Baik, ya. Terima kasih kita ucapkan Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.